Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar tingkatan 3 Maha Johor yang saya kasihi sekalian. Okey. So saya mengharapkan supaya semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sihat dan sejahtera insya-Allah. Alright. So untuk hari ini kita akan habiskan bab satu kita iaitu berkenaan dengan rangsangan dan juga gerak balas. Okey, so hari ini kita akan masuk kepada kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan yang lain. Okey. So sebelum kita masuk pada subtopik 1.4, so kita akan revise balik apa yang dah pun kita bincangkan pada minggu lepas iaitu subtopik 1.3 yang mana melibatkan perbincangan terhadap rangsangan dan juga gerak balas dalam tumbuhan. Okey, so pada minggu lepas kita dah pun bincangkan berkenaan dengan konsep yang dipanggil sebagai tropisma, iaitu gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya, air dan juga graviti beserta sentuhan. Okay, so macam manusia juga, tumbuhan pun dia akan menghasilkan gerak balas yang bersesuaian dengan rangsangan yang diterima. Okay, so jika tumbuhan itu dia pergi, dia pergi ke arah rangsangan tersebut, maka dipanggil sebagai tropisma positif. Okay, jika tumbuhan itu menjauhi rangsangan tersebut, dipanggil sebagai tropisma negatif. Okay, so kita ada rangsangan terhadap cahaya iaitu tropotropisma, rangsangan terhadap air hidrotropisma, rangsangan terhadap graviti geotropisma dan rangsangan terhadap sentuhan tikmotropisma. Okey, dan kita ada satu lagi gerak balas yang dipanggil sebagai gerak balas nastik, di mana gerak balas nastik ini dia juga melibatkan rangsangan sentuhan. Cuma gerak balas nastik ini jika dibandingkan dengan tikmotropisma, ianya adalah lebih cepat dia punya gerak balas berbanding dengan tikmotropisma. Okey. So itu berkenaan dengan gerak balas dalam tumbuhan. So hari ini kita masuk kepada kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Okey. So hari itu kita membicarakan tentang gerak balas dalam manusia. Okey, dan pun membincangkan tentang gerak balas terhadap tumbuhan. So bagaimana pula haiwan-haiwan lain seperti apa? Kita tengok burung hantu, ular ataupun mungkin tikus dan sebagainya menghasilkan gerak balas yang bersesuaian dengan rangsangan yang diterima. Okey. So kebiasaannya bagi haiwan ini, mereka selalunya bergantung kepada dua deria yang sangat penting iaitu deria penglihatan dan juga deria pendengaran. Okey. So inilah dua deria yang di mana haiwan-haiwan ini dia lebih banyak bergantunglah. Okey, tak kisahlah haiwan itu pemangsa ke, mangsa ke, pendengaran dan juga penglihatan sangat penting dalam alam haiwan. Okey. So, kalau kamu buka buku teks kamu muka surat 36. Okey. So, kita akan tengok dulu pada deria penglihatan haiwan. Okey. So, untuk penglihatan dalam haiwan lain dia ada dua jenis penglihatan iaitu dipanggil sebagai penglihatan secara stereoskopik dan yang dipanggil sebagai monocular. Okey, stereoskopik dan juga monocular. Okey, so apa beza antara penglihatan stereoskopik dan juga monocular? Okey, first kali kita tengok kepada stereoskopik. Okey, so penglihatan secara stereoskopik ini dia selalunya terdapat kepada kebanyakan haiwan pemangsa. Okay, contoh macam burung hantu, singa, harimau, even kita pun sekarang ni, kita juga manusia kita menggunakan penglihatan secara stereoskopik. Okay, so ini penglihatan yang di mana kedua-dua mata yang terletak di hadapan mata. Okay, contoh macam kucing. Okay, kita tengok kucing. Okay, matanya terletak di hadapan mata. Even kita pun manusia, kita punya mata pun di hadapan mata. Okey, yang kedua ialah keluasan medan penglihatan dalam stereoskopik ini adalah sangat kecil. Okey, so ini penglihatan kita kalau kamu pandang satu tempat kan, satu kawasan, medan penglihatan kita sangat limited. Okey, sini saja. Okey, so kita tak nampak yang tepi ni. Okey, kalau kita alihkan tangan kita, okey, kalau kamu pandang depan, kita kat tangan kita akan nampak tangan kita melambai. Okey, bila kita ke depan baru kita nampak. So inilah kita punya medan penglihatan kita. Okey, daripada sini sampai lah sini. Okey, di sini je julat dia. Alright. Ini ialah medan penglihatan bagi stereoskopik, dia kecil. Alright. Untuk haiwan pemangsa seperti singa dan juga harimau dan sebagainya penting. Sebab bila medan penglihatan mereka ini kecil, maka mereka boleh fokus apa yang ada di hadapan mereka. Okey. Seterusnya ialah yang ketiga. Okey, medan penglihatan yang bertindih banyak. Okey, berarti medan penglihatan bertindih memberikan penglihatan dalam bentuk 3 dimensi. Okey, so medan penglihatan bagi pemangsa dan juga manusia terutamanya
Okey, medan penglihatan kita walaupun dia punya keluasannya kecil, tetapi medan penglihatan yang bertindih itu adalah banyak. So, bila berlakunya pertindihan dalam kita punya visual field ataupun medan penglihatan kita ini, maka akan membentuk satu image berupa 3D, okey, 3 dimensi. Okey, ini yang kita nampakkan. Apa yang kita nampak sekarang ni ialah penglihatan secara 3D. Okey, 3 dimensi. Alright. Dan image 3 dimensi ini yang terbentuk di dalam medan penglihatan yang bertindih tersebut membolehkan jarak, saiz dan juga kedalaman objek dianggar dengan lebih tepat. So, bila dengan adanya penglihatan stereoskopik, bila banyak medan penglihatan yang bertindih yang menghasilkan image secara 3 dimensi, maka kita boleh menganggarkan, kita boleh menganggarkan jarak satu objek, kita boleh menganggarkan saiz satu objek dan kita boleh menganggarkan kedalaman sesuatu objek. Contoh sekarang kita tengok, kita tengok dalam kotak pendol ni kan. So, dengan adanya bila kita tengok kotak pendol ini, saya dapati saiznya sederhana. Saiznya lebih kurang, let's say lah, kalau kita ada kalau kita boleh anggarkan lebih kurang dalam apa, let's say lah 10 cm maybe, 10 kali 5, 10 kali 5 cm. So kenapa saya boleh anggarkan saiz? Sebab apa? Sebab penglihatan saya ini membolehkan wujudnya pembentukan image 3 dimensi. Bila ada image 3 dimensi 1, 2 dan juga 3, 3 dimensi ini, maka saya boleh agak dia punya saiz. Sama juga macam kita nak menganggarkan kita punya jarak antara kita dengan satu objek. So kita boleh anggarkan jarak kita dengan lebih mudah sebab penglihatan stereoskopik dia menghasilkan image-nya 3 dimensi. So kita boleh anggarkan antara engkau dan aku lebih kurang 5 km gitulah, gitu kan. Alright. So kita boleh menganggarkan dengan mudah sebab apa? Image yang kita hasilkan adalah image 3D. Alright. Dan kita juga boleh menganggarkan kedalaman objek, campak ciling dalam air. Kita boleh agak-agak, dalam ni. Kan. Kita boleh tengok ikan dalam air mana-mana. Ini nampak sikit tapi dalam ni. Selalulah kita sebut perkataan tu. So berarti otak kita secara tak langsung kita boleh menganggar kedalaman objek tersebut. Sebab image yang kita hasilkan adalah image 3D. Sebab apa? Medan penglihatan kita banyak bertindih. So itu kelebihan bagi penglihatan stereoskopik. So sangat penting untuk pemangsa. Contoh macam singa nak berburu mangsa dia, gazelle dekat savana. Semua dia attack, dia akan estimate berapa dia pun jarak antara dia dengan gazelle tadi tu. Kemudian tengok saiz, dia mampu ke tak mampu nak tackle gazelle ni. Alright. So dengan adanya penglihatan stereoskopik ini, mudah bagi pemangsa untuk memakan ataupun menangkap mangsanya. Alright. Seterusnya, keupayaan menganggar jarak yang baik membantu haiwan memburu, dan manusia dan juga kebanyakan daripada haiwan pemangsa mempunyai penglihatan stereoskopik. So ini tentang stereoskopik. So medan penglihatannya keluasan medan penglihatan adalah kecil. Medan penglihatan banyak bertindih menghasilkan image 3D. So dengan adanya image 3D ini membolehkan haiwan tersebut untuk menganggar saiz, jarak dan juga kedalaman satu objek. Membolehkannya untuk memburu. So ini antara ciri-ciri bagi image stereoskopik. So kita tengok pula kepada penglihatan secara monokular. So penglihatan secara monokular adalah reverse daripada stereoskopik. So penglihatan secara monokular ini, kalau kita tengok kedudukan matanya terletak pada sisi kepala, bukannya depan. Kalau kita tengok stereoskopik ni di depan mata, di depan kepala. Tetapi kalau monokular, matanya terletak di sisi. Kita tengok ayam, contohlah ayam. Kita tengok burung. Kamu tengok mata dia bukan betul-betul ada di hadapan kepala, tapi dia akan berada di sisi sedikit. Dia akan berada di sisi. So itu ialah penglihatan secara monokular. Dan pada keduanya ialah keluasan. Keluasan medan penglihatan bagi penglihatan monokular ialah besar. Tadi stereoskopik dia kecil. Kita punya medan penglihatan kita, dia punya keluasannya sangat kecil. Tapi untuk keluasan medan penglihatan bagi monokular dia sangat besar. So dia boleh bersini sampai dari sini. So even kalau haiwan yang ada monokular, bila saya lambai semua dia akan nampak. So dia punya penglihatan seperti ini. Alright. Ini medan penglihatan bagi monokular, dia sangat besar. Dan
Medan penglihatan yang tidak bertindih. Okey, walaupun dia punya keluasan medan penglihatan yang besar, tapi medan penglihatan bagi penglihatan monokular ini ianya tidak bertindih ataupun bertindih sedikit sahaja. So, bila tiada pertindihan, bila tidak bertindih, dia akan menghasilkan imej secara dua dimensi. Okey. So, bila kita ada imej yang berbentuk dua dimensi, apa yang berlaku ialah saiz, jarak dan juga kedalaman objek tidak dapat dianggar dengan tepat. Okay. Kalau 3D tadi kita boleh anggar dengan tepat, tapi bila berlakunya pembentukan imej 2D, ianya tidak boleh menganggar dengan tepatlah bagi jarak, saiz dan juga kedalaman. So, kelebihan bagi monokular ini hanya kepada keluasan medan penglihatannya sahaja. So, berarti dia boleh detect benda di belakang dia. Okay. Dan medan penglihatan ini dia sangat luas, membolehkan haiwan-haiwan mengesan musuh yang mungkin datang dari mana-mana arah. Okay. Sebab itulah kenapa penglihatan monokular ini kebanyakannya pada haiwan mangsa. Okay, sebab haiwan mangsa ni dia punya make untuk menyelamatkan diri. So, untuk dia nak menjamin keselamatan diri daripada pemangsa, dia memerlukan penglihatan secara monokular. So, even pemangsa datang pada belakang pun dia dah boleh nampak dan dia boleh terus lari. Okay, dia akan ada advantage dia, kelebihan dia untuk dia bertindak lebih cepat daripada pemangsa tadi. Okay, so ini ialah penglihatan secara monokular. Alright. So, ini berkaitan dengan penglihatan. Okey. Seterusnya ialah pendengaran. Okey, inilah diri yang kedua terpenting bagi haiwan lain, iaitu pendengaran. Pendengaran ini kita ada pendengaran secara amnya bersifat stereofonik. Okey. So, stereofonik ini berarti apa? Kita mendengar dengan kedua-dua belah telinga kita. Okey, so bila kita mendengar dengan kedua-dua belah telinga kita, ini ialah pendengaran secara stereofonik. So, dengan adanya pendengaran secara stereofonik ini, ianya bolehkan kita untuk menentukan arah bunyi itu dengan lebih tepat. Even kita tutup mata kita, okey, jika saya dengar sesuatu daripada somewhere lah, daripada kawasan-kawasan ini, saya kata, oh, ada ambulans di belah kanan aku. Okey. Nah, ini kelebihan bagi pendengaran stereofonik. Dia bolehkan kita untuk menentukan arah sumber bunyi tersebut dan juga boleh menentukan juga lokasi sumber bunyi tadi. Okey. So, pendengaran stereofonik ini dia boleh membantu haiwan pemangsa untuk menentukan lokasi mangsanya. Okey. Dan sebaliknya juga pendengaran stereofonik ini membolehkan mangsa untuk menentukan lokasi pemburu tadi. So, dua-duanya ada pada pemangsa dan juga mangsa. Okey. So, pemangsa ada yang menggunakan pendengaran kalau ada apa, dia dengar. Okey, dia boleh dengar derapan bunyi mangsa dia. So, dia tahu mana arah lokasi mangsa dia dengan mudah. Dan the same thing kalau mangsanya juga mendengar pergerakan pada punya pemburu datang, dia boleh alert dan dia akan terus lari lebih cepat. Okey. So, inilah berkaitan dengan pendengaran stereofonik. Okey. So, last kali kita tengok kepada frekuensi pendengaran haiwan. Okey, untuk yang sebelum ni kita telah pun terangkan tentang frekuensi atau julat pendengaran bagi manusia biasa ialah antara so ingat berapakah julat pendengaran bagi manusia biasa? Lebih kurang antara 20 hingga 20,000 Hz. Okey. Itulah julat pendengaran bagi manusia. Okey, 20 hingga 20,000 Hz. So, untuk haiwan ni dia berbeza-beza. Okey. So, contohnya kita tengok pada haiwan yang sangat-sangat bergantung kepada pendengaran seperti kelawar. Okay, so kelawar ini mempunyai julat yang sangat tinggi antara 2,000 hingga 110,000 Hz. So, dia sangat sensitif kepada bunyi. Alright, anjing pun sama 67 hingga 45,000 Hz. So, anjing juga boleh mendengar bunyi yang sangat tinggi frekuensinya. Alright. Contohnya dolphin. Okay, haiwan laut. Okay, contoh dolphin boleh mendengar sehingga 100,000 Hz. Okay, julat frekuensi pendengarannya. Singa laut 450 hingga 50,000 Hz. Okay, tikus 200 hingga 80,000 Hz dan gajah 16 hingga 12,000 Hz. Okay, so ini adalah julat-julat frekuensi pendengaran bagi sesetengah haiwan. So, jika haiwan itu dia banyak bergantung kepada pendengaran seperti kelawar, maka julat frekuensinya sangat tinggi. Okay, so ini adalah kelebihan yang ada pada haiwan tersebut. So, ini orang kata macam kita panggil sebagai untuk menjamin kesinambungan kehidupan mereka dan juga sebagai menghasilkan gerak balas yang bersesuaian dengan rangsangan yang diterima. So, itulah kita tengok kenapa hari ini organ-organ daria ni tak kisah pada manusia ke, pada haiwan ke, pada tumbuhan sangat penting. Okay, sebab dengan adanya organ-organ daria ini ianya boleh mengesan rangsangan, okay,
sama ada dalam apa, sama ada dia boleh dalam bentuk apa sahajalah dia punya organ dia. Seperti macam kita manusia ada mata, ada hidung, ada telinga, ada lidah, ada kulit. So kita boleh mengesan rangsangan tersebut untuk menghasilkan gerak balas yang bersesuaian. So dengan adanya organ diri ini membantu kita dalam menjamin kehidupan dan juga keselamatan kita. So sangat penting. Alright, so bila ada rangsangan mesti ada gerak balas. Ini syarat wajib lah. Untuk menghasilkan gerak balas kita perlu ada rangsangan. Sama ada rangsangan itu berupa rangsangan secara reflex ataupun rangsangan itu secara centralized, di mana otak ataupun sistem saraf pusat kita akan menaksirkan untuk menghasilkan gerak balas yang bersesuaian. So itu sahajalah berkenaan dengan topik kita pada hari ini dan juga keseluruhan bab 1 tamat pada hari ini. So saya akan ulang balik secara kesimpulannya tentang bab rangsangan ini. So untuk manusia, rangsangan manusia ini dan juga gerak balas manusia ini terhasil daripada gabungan antara sistem saraf pusat dan juga sistem hormon. So untuk sistem saraf pusat ini pula kita dapat belajar tentang struktur sistem saraf. Kita sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Dan kita pun melihat fungsi bagi sistem saraf tersebut, iaitu apakah fungsi otak yang menghasilkan tindakan terkawal, apa tu fungsi bahagian-bahagian lain yang akan menghasilkan tindakan luar kawalan, dan juga tindakan refleks, apakah itu tindakan refleks dan sebagainya. Dan kita pun melihat penghantaran impuls dia punya mekanisme penghantaran impuls bagi tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal ataupun tindakan refleks. Dan kita pun pergi kepada organ diri yang mengesan rangsangan ini untuk menghasilkan gerak balas. Kalau manusia ada organ diri seperti mata, telinga, hidung, mulut dan juga lidah serta kulit. Dan kita pun melihat secara detailnya mekanisme penglihatan dan juga mekanisme pendengaran manusia. Alright. Dan kita pun melihat had deria, had deria penglihatan dan juga had deria pendengaran. Kita telah melihat ilusi optik, titik buta ataupun bintik buta. Alright. Dan dapat melihat bagaimana had deria penglihatan seperti apa, seperti rabun jauh, rabun dekat, astigmatisma dan kaedah-kaedah untuk merawatnya. Dan kita pun melihat had deria pendengaran kita, iaitu pekak, dan bagaimana merawati pekak, dan penciptaan alat-alat teknologi yang boleh mengatasi had deria tersebut. Macam mata kita ada menghasilkan teleskop untuk melihat benda objek yang jauh, menghasilkan binocular, penghasilan periskop dan sebagainya. Ini adalah membantu untuk mengatasi had deria penglihatan manusia. Untuk had deria pendengaran, nak mengatasinya kita ada mencipta alat seperti ultrasound dan juga doktor guna stetoskop, untuk mendengar sesuatu pendengaran yang berjulat frekuensi rendah ataupun tinggi. Dan kemudian kita pun melihat tentang rangsangan dan juga gerak balas oleh tumbuhan, dalam bentuk tropisma, tropisma positif, tropisma negatif. Dan kita ada gerak balas nastik. Dan pada hari ini kita pun melihat secara amnya kepentingan gerak balas terhadap haiwan lain. Kita ada pendengaran secara stereofonik, dan juga penglihatan secara monocular dan juga stereoskopik. So tamat sudah kita punya bab 1 rangsangan dan juga gerak balas. So insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk pada bab 2, iaitu respirasi. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.